Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menerangkan secara lebih mendalam tentang soalan 18, yaitu integriti dan rasuah kenapa dikaitkan. Dalam era pembangunan yang pesat dan penuh cabaran ini, isu integriti dan rasuah menjadi antara topik kritikal di peringkat global. Integriti merupakan asas kepada pemerintahan yang adil dan pembangunan negara yang mampan, manakala rasuah pula dianggap sebagai wabak sosial yang menghancurkan sistem pentadbiran serta melemahkan kepercayaan rakyat. Oleh itu, pemahaman mendalam tentang kedua-dua konsep ini amat penting dalam usaha membina sebuah tamadun yang bermaruah. Integriti merangkumi kejujuran, keutuhan, dan ketulusan. Individu yang berintegriti memegang teguh prinsip moral walaupun berhadapan dengan cabaran ataupun godaan. Dalam konteks kerja dan pentadbiran, integriti berarti melaksanakan tugas dengan dedikasi tanpa mengharapkan ganjaran tidak sah. Dari sudut Islam pula, integriti mencerminkan keimanan dan merupakan satu tuntutan yang penting yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Rasuah sebagai jenayah serius. Rasuah melibatkan pemberian atau penerimaan habuan untuk mempengaruhi tindakan seseorang yang berkuasa. Dia boleh berbentuk wang, hadiah, jawatan, dan sebagainya. Menurut Akta Pencegahan Rasuah, perbuatan ini merupakan penyalahgunaan kuasa demi kepentingan peribadi. Rasuah bukan saja berlaku dalam kalangan kerajaan, tetapi juga dalam urusan harian seperti pendidikan dan perubatan. Ia akan membawa kesan buruk seperti menjejaskan kredibiliti institusi, merosakkan keadilan dan boleh meruntuhkan sesebuah negara. Secara ringkasnya, integriti dan rasuah adalah dua konsep yang bertentangan, namun sangat berkait dari segi kesannya terhadap masyarakat. Integriti merupakan pelindung moral manusia, manakala rasuah merupakan virus yang merosakkannya. Islam sangat melarang keras amalan rasuah melalui Al-Quran dan hadis. Oleh itu, memupuk integriti dalam diri dan masyarakat adalah langkah utama bagi membanteras rasuah. Ini bukan hanya tanggungjawab penguatkuasa, tetapi harus menjadi budaya dalam membina masyarakat yang telus, adil, dan bermaruah. Sekian, itu saja yang saya boleh simpulkan melalui pengenalan kepada tajuk integriti dan rasuah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Syazwani binti Sunar, BP 24110265. Saya akan menerangkan hubung kait antara integriti dan rasuah. Melihat dari segi maksud serta definisi masing-masing antara integriti dan rasuah yang membawa kepada aspek positif dan negatif, dapat kita lihat bahwa keduanya adalah satu aspek yang bertentangan di mana seseorang tersebut tidak dapat membuat keduanya dalam masa yang bersamaan. Hal ini menunjukkan hubung kait apabila seseorang mempunyai dan menanamkan nilai integriti yang tinggi di dalam diri, maka tidak akan terjerumus ke dalam sebarang kegiatan rasuah. Dan begitupun sebaliknya, apabila seseorang tidak menanamkan nilai integriti ataupun tidak mempunyai nilai integriti di dalam diri, maka akan mudah terjerumus ke dalam sebarang kegiatan rasuah. Hubung kait ini akan disokong melalui dua penjelasan. Yang pertama adalah integriti sebagai benteng rasuah, dan yang kedua adalah perbezaan ciri-ciri antara berintegriti dan terlibat kegiatan rasuah. Yang pertama, integriti sebagai benteng rasuah. Seperti yang kita tahu, integriti berkait rapat dengan nilai-nilai moral. Oleh itu, apabila seseorang menekankan integriti di dalam diri, integriti tersebut akan membawa kepada hal-hal yang positif. Yang pertama, mempunyai rasa takut serta ketidakselesaan untuk melakukan rasuah. Yang kedua, lingkungan pekerja yang berintegriti akan memiliki sifat jujur dan amanah sehingga dapat mencipta satu lingkungan organisasi yang bersih daripada kegiatan rasuah. Yang ketiga, pekerja yang berjawatan tinggi terutama dalam aspek pemerintahan dan undang-undang akan menolak rasuah dalam pelbagai bentuk demi mempertahankan maruah diri dan negara. Dan yang terakhir adalah memartabatkan moral yang tinggi dalam diri sehingga mengelakkan daripada mengambil rasuah. Seterusnya adalah perbezaan ciri-ciri antara orang yang berintegriti dan orang yang terlibat kegiatan rasuah. Yang pertama, ciri-ciri yang berintegriti, orang tersebut akan mempunyai watak yang pemurah, sentiasa menghormati dan bertanggung jawab terutamanya di tempat kerja. Yang ketiga, mempunyai sifat yang rajin dan jujur dalam semua aspek. Keempat, dapat memberikan komitmen serta dapat dipercayai oleh orang sekeliling. Kelima, sentiasa mempertimbangkan kesan baik dan buruk kepada organisasi. Dan yang terakhir, tegas dalam aspek pekerjaan tanpa adanya kegiatan rasuah.
Ciri-ciri yang terlibat dengan kegiatan rasuah dapat kita lihat melalui yang pertama, perubahan gaya hidup yang mewah serta secara mendadak seperti pembelian hartanah, membeli kenderaan mewah dan pembelanjaan perhiasan dalam jumlah yang besar. Yang kedua adalah kegagalan dalam menjelaskan punca mendapatkan sumber kemewahan tersebut dengan sangat mudah. Hal ini dianggap daripada sumber yang tidak sah oleh pihak SPRM iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Yang ketiga adalah tidak ingin dinaikkan pangkat kerana pekerjaan tersebut kemungkinan adalah perantara untuk melakukan kegiatan rasuah. Dan yang keempat adalah terdapat gerak-gerik yang mencurigakan seperti kerap menerima panggilan telefon yang tidak biasa dan perilaku serta ekspresi yang mencurigakan. Secara keseluruhannya, apabila seseorang mempunyai integriti maka tidak akan berlakunya sebarang rasuah. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila seseorang tersebut tidak menanamkan nilai integriti dalam diri, maka orang tersebut akan dengan mudah untuk melakukan sebarang kegiatan rasuah. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dian Kuridiani Nura Tasha Abidi Dumaiti, BP 2411045. Hari ini saya ingin membentangkan faktor berlakunya rasuah dan punca kehilangan integriti. Rasuah bukan hanya salah laku individu tetapi satu gambaran kegagalan sistem dan budaya dalam sesebuah organisasi atau negara. Ia merupakan masalah sosial dan sistematik yang meruntuhkan asas keadilan, merosakkan amanah serta menghakis kepercayaan rakyat terhadap institusi awam. Apabila integriti diketepikan, kita bukan saja kehilangan nilai moral tetapi turut membuka ruang kepada ketidakadilan dan penindasan berlaku secara berleluasa. Mari kita lihat faktor-faktor utama yang menyebabkan berlakunya rasuah. Yang pertama ialah desakan kewangan. Dalam situasi ekonomi yang mencabar, ada individu yang mula melihat rasuah sebagai jalan keluar. Contohnya, pegawai sektor awam dengan gaji yang rendah mungkin mula menerima sogokan demi kelangsungan hidup. Manakala di sektor swasta pula, pekerja mungkin terlibat dalam rasuah untuk memastikan syarikat terus bersaing, terutama dalam bidang berisiko tinggi seperti kewangan dan pembinaan. Yang kedua pula ialah budaya kerja dan tekanan sosial yang tidak sihat. Amalan duit kopi dan hadiah dalam organisasi lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Seorang yang mahu mengekalkan kedudukan akan terpaksa mengikut budaya ini walaupun tahu ianya salah. Dalam politik pula, ada pemimpin yang sanggup merasuah demi mengekalkan kuasa. Bagi faktor yang ketiga ialah kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Apabila pesalah tidak dihukum dengan setimpal, mereka menjadi lebih berani. Lebih membimbangkanlah pula apabila pemimpin berpengaruh mampu melepaskan diri melalui kuasa dan juga kekayaan mereka. Ini menjadikan rakyat hilang kepercayaan terhadap sistem keadilan. Selain rasuah, kita juga perlu memahami punca berlakunya integriti. Yang pertama ialah sifat tamak dan ketanggihan terhadap kuasa. Apabila seseorang berada dalam kedudukan tinggi, mereka mempunyai akses kepada sumber dan keputusan yang penting. Tanpa integriti, kuasa ini mudah disalahgunakan demi kepentingan peribadi. Dan individu yang pada mulanya berprinsip dan beretika akhirnya tewas kepada godaan kuasa kerana mereka tidak mampu mengawal nafsu dan tekanan sekeliling. Kuasa yang tidak dipandu oleh integriti boleh merosakkan bukan sahaja individu tersebut tetapi juga institusi yang diwakilinya. Yang kedua ialah kelemahan dalam pendidikan dan nilai moral. Sekiranya seorang tidak dididik sejak awal dengan kepentingan integriti, kejujuran dan tanggungjawab, mereka lebih mudah mengabaikan aspek etika apabila berdepan peluang untuk mengambil jalan yang mudah. Sistem pendidikan yang kurang menekankan pendidikan yang moral menjadikan generasi muda lebih terdedah kepada normalisasi rasuah. Inilah sebabnya mengapa nilai-nilai integriti perlu diterapkan sejak di bangku sekolah lagi agar dapat melahirkan masyarakat yang berpegang kepada prinsip dan tidak mudah terpengaruh dengan jalan pintas yang salah. Sebagai kesimpulannya, rasuah dan kehilangan integriti adalah ancaman yang besar menggugat kestabilan politik, ekonomi dan sosial sesebuah negara. Faktor-faktor seperti tekanan keuangan, budaya kerja yang rosak, kelemahan undang-undang serta kegagalan dalam pendidikan moral perlu ditangani secara menyeluruh. Kita perlu membina budaya integriti yang kukuh bermula daripada individu, keluarga, organisasi sehinggalah ke tahap pemimpin negara. Hanya dengan usaha bersama, kita mampu membina masyarakat masa depan yang lebih telus, adil dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Seterusnya ialah kesan-kesan rasuah akibat ketiadaan integriti.
ketiadaan integriti akan membuka jalan kepada individu untuk melakukan amalan rasuah untuk mendapatkan apa sahaja yang mereka mahu menggunakan jalan singkat seperti amalan rasuah ini. Hal ini juga mendatangkan beberapa kesan kepada individu, organisasi dan negara. Terdapat dua kesan yang saya perolehi kepada individu, organisasi dan negara. Pertama ialah merosakkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap institusi pemerintahan negara. Hal ini kerana amalan rasuah bukan sahaja menjejaskan institusi pemerintahan, malah ia turut mempertaruhkan nasib rakyat. Contohnya, amalan rasuah yang terjadi akan menyebabkan unsur ketidakadilan dalam pemberian pembukaan tender, pekerjaan dan pendidikan. Kesan yang kedua ialah meningkatkan jurang sosioekonomi di dalam negara. Hal ini dikatakan demikian kerana amalan rasuah akan mewujudkan satu jurang yang besar kepada golongan kaya dan miskin. Hal ini terjadi kerana golongan kaya yang melakukan amalan rasuah ini akan bertambah kaya dan mendapat peluang, sedangkan golongan miskin ditindas dan tidak mendapat peluang yang sepatutnya mereka dapat kerana ketiadaan wang atau ketiadaan pemberian amalan rasuah ini. Langkah memperkukuhkan integriti dari sudut pendidikan yang di mana elemen anti rasuah ini telah dimasukkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Ini adalah salah satu cara yang di mana pelajar dapat mempelajari tentang integriti dan mencegah rasuah pada usia yang muda. Selain itu, di peringkat IPT, seperti mana yang kita tahu, pelajar universiti awam wajib mengambil kursus integriti dan anti rasuah iaitu KIAR untuk mendalami dan mengetahui lagi tentang kursus ini. Selain itu, di setiap universiti awam akan adanya satu badan atau satu barisan hadapan yang menyuarakan tentang anti rasuah ini. Jadi para pelajar boleh mengekang elemen rasuah dalam kalangan pelajar universiti. Kesimpulannya, pihak pendidikan berperanan untuk memperkukuhkan lagi integriti dan membanteras rasuah. Hal ini demikian kerana pada usia muda dan pada peringkat umur yang di bangku sekolah dapat meningkatkan sifat mencegah anti rasuah ini supaya tidak berleluasa pada masa yang akan datang. Seperti yang kita tahu, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang iaitu Lim Kuan Eng terlibat dalam menerima rasuah dan suapan daripada sebuah syarikat construction untuk pembangunan atau pembinaan jalan utama dan terowong di Pulau Pinang. Suapan yang diterima oleh beliau yang berjumlah RM3.3 juta itu sebagai balasan kerana beliau membantu syarikat tersebut mendapatkan projek pembinaan. Jadi projek itu yang bernilai lebih RM6.3 bilion antara Januari 2011 hingga Ogos 2017. Beliau masih dalam pembicaraan dan kes ini masih menjadi tanda tanya kerana tiada kata putus dari pihak mahkamah.
Selain itu, beliau berdepan dengan satu lagi pertuduhan, iaitu beliau melupuskan 2 lot tanah milik kerajaan Pulau Pinang dan memberikan 2 lot tanah itu kepada syarikat tersebut untuk membuat terowong dasar laut pada 2015 dan 2017. Hal ini dikatakan beliau pernah berjanji bahawa projek itu berunding secara terus dan beliau berjaya mengaturkan pemeterai Memorandum Persefahaman MOU antara kerajaan negeri dengan syarikat dari China yang disaksikan oleh Perdana Menteri China. Jadi dua-dua kes ini masih dalam perbicaraan dan tiada kata putus sehingga kini dan menjadi tanda tanya apakah yang perlu dilakukan oleh pihak mahkamah ke atas beliau, kerana kes ini merupakan salah satu kes yang amat berat, melibatkan wang dan juga terlibat dalam kes rasuah. Baiklah, untuk mengakhiri pembentangan kumpulan kami, izinkan saya merumuskan keseluruhan perbincangan kami. Secara ringkasnya, integriti merupakan tunjang utama dalam usaha membantras rasuah. Ia melambangkan nilai moral, etika dan kejujuran yang perlu ada dalam diri setiap individu dalam masyarakat. Apabila integriti terhakis, pintu kepada rasuah akan terbuka semakin luas. Kesan ketiadaan integriti ini boleh dilihat dalam pelbagai aspek seperti keruntuhan nilai moral individu, ketidakseimbangan ekonomi serta hilangnya keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Oleh itu, amat penting bagi setiap individu dan masyarakat untuk memainkan peranan yang penting. Dan peranan ini semestinya perlulah dilakukan tanpa mengira latar belakang kita semua, dan semua masyarakat bertanggungjawab untuk menanamkan nilai integriti dalam diri mereka serta menolak sebarang bentuk penyelewengan serta berani melaporkan rasuah. Dan itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.